Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita ingatkan diri kita agar pertama-tamanya marilah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita bangun pagi ini, perjalanan kita hari ini, kemampuan kita untuk melakukan aktiviti harian kita, kemampuan kita untuk berkata-kata, untuk melihat, untuk mendengar, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita, sempatkan kita dengan 10 terakhir Ramadan al-Mubarak, di mana dalam 10 hari terakhir Ramadan al-Mubarak ini adanya satu hari yang mana siapa yang beribadah di dalamnya, siapa yang dapat sempat dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya ganjaran seolah-olah dia telah beribadah selama 1000 bulan. Okay. Walau bagaimanapun, seperti mana kita selalu ingatkan diri kita, walaupun Nabi SAW sebut nak cari malam Lailatul Qadar ni, carilah pada malam yang ganjil daripada 10 akhir Ramadan. Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu wa taala pandang pada usaha kita. Orang yang memilih-milih, Allah Taala akan bagi ganjaran kerana Allah Taala dah janji. Dan janji Allah Subhanahu wa taala adalah janji pasti. Tetapi kalau kita nak tunjuk pada Allah Subhanahu wa taala kesungguhan kita, maka tunjukkanlah pada setiap hari. Pada setiap hari, kalau tak sempat dalam sepanjang bulan Ramadan pun, tunjukkanlah pada setiap hari pada 10 akhir Ramadan al-Mubarak. Kerana memilih-milih ni dia nampak seolah-olah macam kita tidak bersungguh-sungguh. Walaupun pahala ganjaran tu akan dapat jika kena pada malam Lailatul Qadar, tapi biar kita tunjuk depan Allah Subhanahu wa taala kesungguhan kita. Dan sambil kita mengharapkan dengan kesungguhan kita, katalah kita tak sempat Lailatul Qadar, tapi dengan kesungguhan kita, maka tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala akan bagi ganjaran Lailatul Qadar walaupun kita tak sempat dengan malam Lailatul Qadar. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bersama dengan satu lagi surah, iaitu surah Al-Fajr. Okey, perkongsian kita hari ini adalah berkenaan dengan surah Al-Fajr. Baik, sebelum kita cerita serba sedikit tentang surah Al-Fajr, kita akan baca dulu macam biasa insya-Allah. Kita baca hari ini surah Al-Fajr ni nampak panjang sangat, so saya kita pendekkan sikit. Kita baca sampai ayat 16 sampai ayat 16, separuh daripada 30. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Okey. Wal fajr. Okey, walaupun ra tu baris bawah wal fajri, tetapi apabila kita berhenti, maka ra tu jadi mati. Bila ra tu jadi mati, tebal atau nipis, maka ia bergantung pada baris sebelum ra. Okey, dan baris sebelum ra dekat sini adalah baris atas fa. Wal fajr, maka ra jadi tebal. Wal fajr. Okey. Walayalin 'ashr. Okey, ra jangan lupa, ra dalam tebalkan dia ada getaran. Walayalin 'ashr. Okey. Wasyaf'i wal watr. Watr. Okey. Wal laili idza yasr. Okey. Dalam ayat ni, ayat nombor 4, kita boleh baca dua wajah. Kita boleh baca dua cara bacaan. Sama ada kita tebalkan ra atau kita nipiskan ra. Wal laili
idza yasr, tebal. Wal laili idza yasr, nipis. Kenapa tempat lain-lain semua kena tebal je, tapi dekat ayat ni kita boleh tebal dan nipis? Okey. Ayat 1 tebal, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Tapi sampai dekat wal laili idza yasr, tu boleh dua. Wal laili idza yasr tebal boleh, wal laili idza yasri nipis pun boleh. Okey. Ini kerana asal perkataan dia ialah wal laili idza yasri. Okey. Wal laili idza yasri. Okey. Lalu tidak ditulis huruf ya di dalam mushaf. Okey. Walau bagaimanapun, untuk bagi tahu kepada kita yang membaca Al-Quran bahawa perkataan dekat sini wal laili idza yasri, cuma ya-nya tak ditulis. Okay, lalu untuk ingatkan kita bahawa hujung dia ada ya, maka kita baca nipis juga. Wal laili idza yasr. Okay. Dan hanya ada dua perkataan sahaja dalam Al-Quran yang macam ni. Maksudnya kita nampak secara zahirnya sepatutnya baca tebal, tetapi kita boleh baca tebal dan kita boleh baca nipis. Ini salah satunya ayat nombor 4 pada surah Al-Fajr, dan satu lagi adalah pada surah Fakaifa kana azabi wa nuzur. Surah apa Surah Al-Qamar. Okey, surah Al-Qamar, fakaifa kana azabi wa nuzur. Okey, untuk bagi tahu juga bahawa perkataan itu asalnya adalah nuzuri. Okey, nuzuri. So untuk untuk kita tak lupa bahawa asal perkataannya adalah nuzuri, cuma ya-nya tidak ditulis di dalam Al-Quran. Okey, tidak ditulis di dalam Al-Quran. Okey, oleh kerana itu dua perkataan ni, wal laili idza yasr dan fakaifa kana azabi wa nuzur, dan dia ada banyak tempat dalam surah Al-Qamar. Okey, fakaifa kana azabi wa nuzur, fakaifa kana azabi wa nuzur. Okey, dalam surah Al-Qamar banyak. Okey, di mana dua perkataan ni sahaja, yang mana bila kita baca dan kita berhenti, maka kita boleh berhenti dengan tebal dan nipis. Okey, kita sambung. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Okey, perkataan mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Okey, ra dekat situ adalah ra mati, dan kita sebut tadi dekat awal, ra bila dia mati, kita nak tahu dia tebal atau nipis, kita tengok baris sebelum dia. Jika baris sebelum dia baris atas atau baris depan, maka ra tebal. Okey, ra tebal. Okey, kita tak ada contoh ra yang baris depan dekat sini. Okey, apabila ra tu mati dan sebelumnya baris bawah, maka dia nipis. Okey, contohnya ialah mir. Okey, ni dekat sini ra dia mati. Tengok perkataan Fir'aun ayat nombor 10. Wa fir'aun. Okey, ra tu kita baca nipis dengan cara kita bawa ke arah senyum. Wa fir'aun dzil autad. Nampak? Ra tu mati, sebelum dia fa tu baris bawah, maka kita baca nipis. Okey, itu kaedahnya. Tetapi dekat sini ayat 14, inna rabbaka labil mirsad. Okey, ra mati sebelum dia baris bawah. Baik, tengok.
sepatutnya kita baca nipis, kerana itu kaedah dia. Ra mati sebelumnya baris bawah. Walau bagaimanapun, oleh kerana selepas ra datang satu huruf tebal. Satu huruf tebal iaitu huruf sad. Okey, apa dia huruf tebal? Huruf tebal ni ialah huruf-huruf yang kita tak boleh nak senyum dengan dia. Daripada alif sampai ya, kita cuba nak senyum, maka semua huruf kita boleh senyum, kecuali ada beberapa huruf yang kita tak boleh nak senyum. Antara dia kha. Cuba senyum dengan kha, dia tak jadi kha, dia jadi kha. Okey. Kalau kita cuba senyum dengan ta contohnya, ta, kita pun senyum. Ta, dia tak jadi ta, dia jadi ta. Okey. Macam tu juga dha, qa. Okey. Dan antara huruf tebal adalah sa dan dha. Sad dan dad. Di mana sad bila senyum dia jadi sin, sa. Okey, sa, dia tak jadi sa, dia jadi sa. Macam tu juga dad. So apabila datang selepas ra, walaupun ra tu mati sebelum dia baris bawah, tapi kalau datang selepas dia huruf tebal, salah satu daripada 7 huruf tebal yang terkumpul dalam perkataan khussa dightin qidh wa sab'u ulwin khussa dightin qidh hasar. Okey. So apabila datang selepas ra huruf tebal, maka ra tu akan jadi tebal. Okey. So kita baca dekat sini, inna rabbaka labil mirsad. Okey, boleh? Boleh. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Okay, kita berhenti kat ayat 16 dulu insya-Allah. Yang bakinya kita akan sambung pada sesi akan datang insya-Allah. Baik. Surah Al-Fajr, tidak ada nama lain bagi surah ini melainkan surah Al-Fajr. Kumpullah mana-mana orang buku-buku tafsir ke, mushaf, mana-mana mushaf ke, maka nama yang akan disebutkan untuk surah ini adalah surah Al-Fajr. Maka kalau orang cakap kat kita, bacalah surah Al-Fajr, kita tak tanya dah surah Al-Fajr mana satu. Walaupun perkataan Al-Fajr ni banyak datang dalam Al-Quran, tapi kalau disebutkan surah Al-Fajr, maka satu-satunya surah yang dinamakan Al-Fajr ini adalah, ataupun yang dikenali dengan nama Al-Fajr ini adalah Wal Fajr. Surah ini. Apa dia Al-Fajr? Di mana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan Al-Fajr. Okey. Kita cerita nanti. Surah Al-Fajr ayat dia ada 30, dia adalah salah satu surah Makkiyah. Okey. Bila kita sebut surah Makkiyah ni, biasa kalau datang surah Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Madaniyah yang turun selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya surah-surah Makkiyah ni dia turun untuk takrir akidah. Untuk bangkit semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bagi semangat pada orang Islam. Itu tujuan surah-surah Makkiyah. Cerita tentang akidah, cerita tentang jiwa, cerita tentang iman. Maka kerana itu jarang kita jumpa dekat surah-surah Makkiyah ini ada sabab nuzul. Ada sebab turunnya ayat. Sebab Allah Ta'ala memang nak turunkan untuk takrir akidah manusia, untuk bagi manusia tahu siapa Allah Ta'ala, macam mana cara nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam mana nak dapatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya terkandung dalam surah-surah Makkiyah. Bermakna kalau kita nak belajar tentang akidah daripada Al-Quranul Karim, maka banyakkanlah rujuk kepada surah-surah Makkiyah. Dia berbeza dengan surah Madaniyah. Dalam surah Madaniyah ada juga cerita tentang akidah, sebab akidah ni benda paling penting. So Allah Ta'ala sebut juga walaupun dalam surah Madaniyah, tetapi surah Madaniyah ini banyak lebih tertumpu kepada perkara-perkara syariah. Kehidupan kita, macam mana kita amalan-amalan kita, ibadat-ibadat yang kita buat, maka semua ni tertumpu pada surah-surah Madaniyah. Itu antara perbezaan ketara yang nampak antara Makkiyah dan Madaniyah. Lalu oleh kerana Madaniyah ni banyak melibatkan urusan seharian manusia, masalah manusia, jenayah yang manusia buat, apa perniagaan,
urusan seharian dalam kehidupan ke dalam kerja dia, maka kebanyakannya datang kerana soalan-soalan dan masalah-masalah yang berlaku pada manusia, peperangan yang berlaku, maka turunlah ayat-ayat dalam surah Madaniyah. Okey, adapun Makkiyah maka datang untuk letak tiang-tiang untuk nak bina bangunan, nak bina foundation, maka Allah Ta'ala letak foundationnya pada surah-surah Makkiyah. Okey, maka kita tak jumpa sababun nuzul. Begitu juga surah Al-Fajr ni antara surah yang tidak ada kelebihan khusus. Melainkan kalau kita nak cari hadis-hadis palsu, maka banyaklah. Ada yang mengatakan bahawa siapa yang baca surah Al-Fajr, maka Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang baca surah Al-Fajr pada 10 hari pertama, pada 10 ayat walayalin ashar, kan ada 10 kan. Di mana 10 ni nanti kita tengok perbezaan pandangan pada ahli-ahli ilmu apa yang Allah Taala maksudkan dengan 10. Lalu ada di kalangan mereka siapa yang baca surah Al-Fajr pada 10 hari yang Allah Taala sebutkan ini, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Dan siapa yang baca pada selain daripada waktu tu, Allah Ta'ala akan hisap dia dengan hisap yang mudah. So banyak riwayat-riwayat palsu yang didatangkan. Okay, dan seperti mana kita selalu sebut, kenapa orang bawa datang riwayat palsu ni, kita pun tak faham apa kena orang bawa riwayat palsu. Kerana pernah jadi dalam sejarah Islam, di mana orang tak banyak fokus pada Al-Quran. Orang tak banyak fokus kepada tafsir, kepada qiraat, kepada ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Tapi mereka fokus kepada benda-benda berkaitan sunnah, berkaitan dengan tarikh, sejarah Islam. Waktu tu Islam sedang berkembang. So orang nak tengok sejarah, orang menulis sejarah Islam, lalu dibaca buku-buku sejarah nak tunjukkan kehebatan Islam. Okay, lalu kesan dia ialah ramai para ulama terutama yang duduk dalam bahagian Al-Quran ni, dia nampak orang makin jauh daripada Al-Quran. Lalu dia nak tarik balik manusia kepada Al-Quran, lalu ditulisnya fadilat-fadilat yang menipu, fadilat-fadilat yang karut dan palsu. Pada setiap surah dalam Al-Quran ni ada fadilat-fadilatnya. Pada ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran ni ada fadilat-fadilatnya. Lalu orang-orang yang munculkan benda ni, dan benda tu tersimpan, direkodkan. So direkodkan tanpa diberitahu bahawa ini palsu, ini lemah, lalu diceritakan kepada manusia seluruhnya. Dan bukan zaman kita je orang suka dapat maklumat sebar. Ni dah memang daripada zaman Nabi SAW, bila Allah Ta'ala tegur dalam Al-Quran, dalam hadithatul ifk ayat 11 sampai 20 daripada surah An-Nur, Allah Ta'ala tegur, إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. Allah Ta'ala kata, macam mana kamu terima berita dengan lidah kamu? Nak terima berita kena dengan telinga, kemudian pergi pada akal untuk berfikir, lalu kemudian barulah bercakap dengan lidah. Tapi ada orang yang ambil berita daripada lidah terus sebarkan, tanpa dia tahu bahawa betul atau tidak benda-benda yang dia ungkapkan. So bila diceritakan tentang kelebihan surah-surah tertentu, ayat-ayat tertentu, lalu orang seronok. Sebab manusia ni, dia nak cari benda-benda yang memudahkan dia. So bila nak baca Al-Quran, dia nampak baca Al-Quran ni pahala ada, ya, baca satu huruf dapat 10 kali ganda. Tapi mereka nampak ada, kalau berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni pahala lagi lebih. Kalau duduk dengan tulis bagi semangat kepada pejuang-pejuang Islam ni, maknanya nak sumbang pada ilmu ni, pada bahagian hadis, pada bahagian sunnah, pada bahagian tarikh, sejarah, maka nampak kelebihan dia dekat situ. Okey, maka kerana tu direka kelebihan-kelebihan tertentu, lalu orang kata, kalau baca surah ni dapat pahala ni, dan ganjaran dia bukan sikit-sikit, ganjaran melampau-lampau. Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa sebanyak bintang di langit. Allah Ta'ala ampunkan dosa sebanyak orang yang berada di hari Arafah. So kelebihan yang melampau. So bila kelebihan yang terlalu melampau, maka kita tahu bahawa itu hadis palsu. Walaupun tujuannya baik, tetapi cara yang salah, cara yang tak betul, maka itu tidak menjadikan perbuatan itu satu perbuatan yang baik. Lalu tidak ada ganjaran khusus yang disebutkan oleh Nabi SAW berkenaan dengan surah Al-Fajr. Okey, dan kemudiannya wal fajr,
Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah ini dengan sumpah. Dan kita sebut selalu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bila bersumpah, Allah Taala akan bersumpah dengan mana-mana makhluk yang Allah Taala nak. Tetapi makhluk yang Allah Taala bersumpah dengannya adalah makhluk yang ada keistimewaan, yang ada kelebihan berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Di mana dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala memulakannya dengan bersumpah dengan wal fajr. Okey. Allah Taala bersumpah dengan al fajr. Apa dia al fajr ni? Fajara. Okey. Fanfajarat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apabila Allah Taala perintahkan Nabi Musa untuk idrib bi'asaka al hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Fajara, infijar maksudnya letusan, letupan, bukaan. Okay? Bila mana Nabi Musa ketuk tongkat dia pada batu, ketika mana Bani Israel ni Allah Ta'ala turunkan, beri mereka al-man was salwa. Ketika Bani Israel ni Allah sesatkan mereka selama 40 tahun dekat padang pasir. Dalam keadaan mereka disesatkan, maksudnya sesat tu tak tahu jalan keluar daripada padang pasir. Okey. Dalam keadaan mereka ni disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala tetap bagi makan pada mereka daripada syurga, makanan daripada syurga, al-man was salwa. Dapat makanan, Bani Israel minta nak air. Lalu Allah Taala kata, wahai Musa, ketuklah tongkat kamu pada batu ni, maka muncullah, meletuplah daripada batu tu, muncul mata air. Ada 12 mata air. Yang mana faction Bani Israel ni dia ada 12 faction. Anak Nabi anak Nabi Yaqub alaihi salam. Anak-anak Nabi Yaqub ada 12 orang. Dan setiap seorang ni dia ada faction dia sendiri dalam Bani Israel. Lalu setiap keluarga anak Nabi Yaqub ni mengaku bahawa mereka lah yang terbaik. Maka pada zaman Nabi Musa masih lagi ada 12 faction ni, dan setiap seorang nak mengaku dia lebih baik, dia tak boleh nak terima saudara dia. Kerana tu Allah Ta'ala bagi 12 mata air, ambil lah setiap seorang daripada kamu. Okay, fanfajarat. So al-fajr adalah satu benda yang tak ada, tiba-tiba meletus keluar, ataupun mata air yang keluar daripada au tafjura lana minal ardi yanbu'a. Okey, yanbu' mata air. So fajar maksudnya benda yang tertutup kemudian dia dibuka dengan sesuatu, sama ada dengan air ke, ataupun dekat sini Allah Taala nak cerita tentang malam yang gelap gelita, tiba-tiba datang satu cahaya yang memecahkan malam yang gelap gelita. Dan cahaya inilah dinamakan al-fajr. Okay, bila mana datang cahaya al-fajr ni, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Apabila jalur malam yang gelap gelita tiba-tiba dipecahkan oleh satu jalur cahaya. Ada khaytul abyad, bagaikan benang putih yang berada di antara benang-benang hitam. Maka inilah waktu subuh, waktu fajar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan tentang keindahan al-fajar. Bagaimana malam yang gelap gelita tiba-tiba datang cahaya yang menerangi dia. Okey, seolah-olah Allah Taala nak bagi tahu pada kita, dalam kehidupan kita ada waktu-waktunya dia gelap, tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata akan ada sentiasa cahaya-cahaya yang akan memecahkan kegelapan ini. Okey. Detailnya masing-masing tengok pada diri masing-masing. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan al-fajr. Okay. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa betapa agungnya waktu fajar ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia beribadah pada waktu fajar. Okay. Walaupun ia waktu gelap malam, waktu tengah awal-awal pagi, tapi nak menunjukkan bahawa hebatnya waktu al-fajar ini, maka Allah Taala panggil manusia bangun. Dan panggilan dengan as-salatu khairum minan naum. Bangunlah, solat tu lebih baik daripada tidur, tambahan kepada hayya 'alas salah. Kerana hebatnya benda yang ada pada waktu fajar, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala panggil manusia untuk beribadah. Bahkan Allah Taala kata, Nabi SAW kata, raka'atil fajr atau raka'atal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar, 2 rakaat sebelum solat subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isi ni. Ini kelebihan yang ada pada al-fajr. Begitu juga pada waktu fajar ni Allah Subhanahu Wa Taala buat pertukaran shift malaikat. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar.
fayajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Waktu subuh adalah waktu pertukaran shift malaikat. Maka malaikat-malaikat naik dan malaikat bagi tahu pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya mereka, kaifa taraktum ibadi? Maka malaikat kata, atainahum wa hum yusallun wa faraqnahum wa hum yusallun. Kami datang pada mereka ketika mana mereka solat, dan kami tinggalkan mereka pun ketika mana mereka sedang solat. Okey, nampak? Ini kelebihan yang ada pada waktu al-fajr. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang seterusnya, walayalin ashar, walayalin ashar. Okey, di mana layali maksudnya malam-malam, ashar 10. Okey, apa yang dimaksudkan dengan malam-malam 10 ini? Maka di sana ada dua pandangan di kalangan ahli-ahli tafsir. Maka ada sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa 10 malam ini, tapi mereka sepakat bahawa 10 yang dimaksudkan dengan 10 malam ini adalah 10 malam yang terhebat. Sebab Allah Ta'ala bersumpah dengan benda yang hebat dan agung, yang istimewa berbanding dengan lain-lain. Lalu 10 malam ni adalah 10 malam yang terhebat. Lalu persoalan dia, dalam setahun, kita ada setahun, mana 10 malam yang terhebat dalam setahun? Maka ada sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa 10 malam yang terhebat adalah malam 10 akhir Ramadan Al-Mubarak, yang mana kita sedang berada dalam 10 malam terakhir Ramadan Al-Mubarak. Dan kita tahu kenapa hebatnya 10 malam terakhir ni, kerana di dalamnya ada Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar ni khairun min alfi syahr, di mana kelebihannya adalah siapa buat pahala, siapa buat ibadah dalam tu, tak kira lah apa jenis ibadah pun, maka Allah Ta'ala bagi ganjaran 1000 bulan, darab 83 tahun. Itu satu ganjaran yang sangat hebat. Itu tambahan kepada hadis Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar fi hadha syahr wa dhalika fi kulli laylah. Okay? Setiap malam Allah Ta'ala akan bebaskan orang daripada api neraka Allah Ta'ala, daripada mula Ramadan sampai akhir Ramadan, daripada 1 sampai 30 Ramadan, Allah Ta'ala setiap malam bebaskan orang-orang daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuncaknya adalah malam Lailatul Qadar, Allah bebaskan orang daripada api neraka, dan pada masa yang sama ibadah digandakan 1000 bulan. Okey. Maka kerana itu ada sebahagian ahli tafsir mengatakan 10 ni adalah 10 akhir Ramadan Al-Mubarak. Kemudian ada sebahagian yang lain pula kata, ada 10 lain, bukan hanya 10 akhir Ramadan. Di sana ada 10 hari yang boleh menyaingi 10 malam Ramadan, dan mungkin juga lebih baik daripada 10 akhir Ramadan. Apa dia? 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Okay. Allah Subhanahu wa taala sebut layali, malam. Okey. Walaupun Allah Ta'ala sebut malam, tetapi banyak ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW di mana disebutkan juzuk daripada sesuatu, ada satu benda yang besar, kemudian hanya disebutkan satu juzuk sahaja, tetapi untuk menunjukkan benda itu keseluruhan. Antaranya ialah hadis Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Okay, tempat paling dekat seorang hamba tu dengan Tuhannya adalah apabila dia sujud. Walaupun dalam siapa yang dengar benda ni, maka dia tahu bahawa sujud tu maksud dia sujud, dan pada masa yang sama maksud dia adalah salat. Kerana sujud ni hanya ada sujud yang kita betul-betul sujud pada Allah Subhanahu wa taala, di luar solat pun ada. Tapi bila kita sebut sujud, maka yang terbayang dalam kepala kita adalah salat. Okey, maka untuk cerita tentang salat, Nabi SAW hanya sebut satu juzuk sahaja daripada perbuatan-perbuatan salat, iaitu sujud. Tapi untuk melambangkan itu adalah salat. Okey. Begitu juga apabila Nabi SAW sebut al-hajju arafah. Okey. Haji itu adalah arafah. Maksudnya, adakah kalau kita buat arafah tak buat benda lain, haji kita diterima? Tak, tapi nak menunjukkan bahawa Arafah tu satu juzuk. Bila sebut hari Arafah, mana orang tahu, bila sebut Arafah je orang tahu, tu makna dia haji. Okey. Macam tu juga bila sebut layali, malam. Okey, walaupun sebut malam, tapi membawa maksud hari secara keseluruhannya.
Okey, walayalin ashar. Maka kerana tu mereka kata bahawa 10 hari yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 10 malam yang dimaksudkan oleh Allah Taala dalam ayat ini adalah 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Maka apa kelebihan yang ada pada 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah? Maka Nabi SAW sebut dalam satu hadis baginda, ma min ayamin al-a'malu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashar. Okey, min hadhihi al-ashar. Tidak ada hari yang mana amal-amal lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka sahabat tanya pada Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Sebab sahabat masa tu masih dalam proses berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka kata, bila Nabi SAW kata tidak ada amalan yang lebih disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan amal-amal yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka sahabat tanya, walal jihadu fi sabilillah. Jihad ni benda yang paling, kita kata paling agung lah. Orang nak keluar pergi korban diri dia, ready untuk mati, tinggalkan semua harta dia, keluarga dia. Mana ada orang sanggup, tak ramai orang sanggup buat macam tu. So sahabat tanya, walal jihadu fi sabilillah. Nabi kata, walal jihadu fi sabilillah. Lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' minhu bi syai'. Kecuali seorang lelaki yang keluar dengan harta dia, yang keluar maknanya dia mengorbankan harta dia dan dia keluar dengan diri dia dan dia tak pulang. Maksudnya dia mati syahid. Orang yang lebih baik daripada orang yang beramal pada 10 hari Zulhijjah ni adalah orang yang mati syahid. Yang tu yang lebih baik daripada orang yang beramal pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu maka kerana tu berlakulah perbezaan pandangan. Mana yang dimaksudkan 10 ni? 10 malam terakhir Ramadan ke 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Maka ada orang yang cuba menggabungkan. Ada orang cuba gabungkan. Yalah, khilaf berlaku. Dan ini cara yang sepatutnya. Ini cara, kita sebut cara bentuk yang sepatutnya. Bila kita tengok khilaf berlaku, bila kita tengok A dengan B, dua-dua ni pandangan dan dua-dua pandangan yang ada hujah, maka kita cuba untuk mengharmonikan pandangan ni. Kita cuba untuk harmonikan. Dia panggil al-jam'u bainal aqwal. Kita cuba harmonikan. Lalu Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, setelah dia cerita kelebihan bulan malam 10 malam terakhir Ramadan, dan beliau cerita juga tentang kelebihan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka katanya yang lebih baik untuk kita sebut adalah 10 malam terakhir Ramadan adalah yang paling baik malamnya. Okay. So Ibn Qayyim pecahkan antara siang dan malam. Okay. 10 siang yang terbaik adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Okay. 10 malam yang terbaik adalah 10 malam terakhir Ramadan Al-Mubarak. Ini kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Walau bagaimanapun jumhur para ahli ilmu, maka mereka mengatakan tidak ada yang lebih baik, 10 yang lebih baik melainkan 10 hari pertama Zulhijjah. Terkejut. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan ini antara kecuaian yang kita buat tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun kita cuai dalam benda ni, di mana kita fokus pada 10 akhir Ramadan Al-Mubarak dan kemudian kita abaikan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sedangkan jumhur ataupun ramai majoriti di kalangan para ahli ilmu mengatakan bahawa 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih baik daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan Al-Mubarak. Walaupun dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Kerana apa? Yang pertamanya kerana isi apa yang ada dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam dia ada haji. Dalam dia ada haji. Antara ibadah yang terhebat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada manusia adalah haji. Dan dalam haji ini ada hari Arafah. Di mana hari Arafah, kalaulah manusia bercerita tentang hari Arafah, maka Nabi SAW pernah sebut bahawa ma min yaumin aktsaru min Allah Subhanahu Wa Taala may ya'tiqu 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Okay, maka Nabi SAW sebut bahawa tidak ada hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan hamba-Nya daripada api neraka seramai-ramainya melainkan pada hari Arafah.
Dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala bebaskan pada setiap malam. Tapi itu pun tak dapat nak menyaingi hari Arafah. Dan hari Arafah pada 9 Zulhijjah berada dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nampak? Okay. So itu kelebihan. Walaupun setiap malam ada pembebasan hamba, tapi tak dapat nak lawan dengan hari Arafah. Kalau dalam bulan Ramadan, dalam malam Lailatul Qadar, apa surah Al-Qadar cerita pada kita, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah, malaikat turun beramai-ramai, warruh, dan malaikat Jibril pun turun biizni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Okey, maka malaikat turun beramai-ramai. Tetapi pada hari Arafah, tengok, Allah Subhanahu wa taala yubahi bikumul malaikah. Allah Subhanahu wa taala panggil semua malaikat tengok pada orang-orang yang berada dekat hari Arafah. Itu kelebihan benda yang ada di hari Arafah. Okey. Antara benda lain apa yang disebutkan oleh para ahli ilmu, antaranya adalah kalau malam Lailatul Qadar, maka fokus kita adalah pada qiyamul lail. Sedangkan Nabi SAW pernah tunjuk mauqifu sa'atin fi sabilillah khairun min qiyami lailatul qadar. Okey, antara hadis yang disahihkan oleh para ahli ilmu adalah mauqifu sa'atin fi sabilillah. Kita berdiri dalam tempoh yang sekejap, sa'ah, mungkin dalam 1 jam. Berdiri kita dalam medan peperangan tu lebih baik daripada qiyamul lailatul qadar. Lebih baik daripada bangun Lailatul Qadar indal Hajaril Aswad, dekat Kaabah. Kita qiyamul lail malam Lailatul Qadar dekat Kaabah, bayangkan pahala dia. Berapa banyak solat dekat Masjidil Haram kan dapat 100,000 kali ganda pahala. Tapi kemudian Nabi kata mauqifu sa'atin fi sabilillah khairun min qiyami Lailatul Qadar indal Hajaril Aswad. Okey. Dan Nabi sebut tentang hari 10 hari pertama Zulhijjah, di mana Nabi kata walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun tak dapat lawan dengan amalan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Sedangkan jihad ni lebih baik daripada qiyam Lailatul Qadar. Nampak? So kadang-kadang kita ni terabai. Bukan kita terabai. Antara sebab kita terabai sebab kita tak tahulah. Kita tak tahu. Sebelum ni kita daripada kecil 10 malam terakhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan. Lalu kita rebut. Memang kita kena rebut 10 hari terakhir Ramadan. Allah Ta'ala dah buka peluang, tiba-tiba kita kata no, tak nak. Itu satu kerugian untuk kita. So datang 10 akhir Ramadan, kita rebut. Dan pada masa yang sama, selepas ini akan ada 10 hari pertama Zulhijjah. Terus saya tengoklah ada haji ke tak ada haji. So 10 hari pertama tu secara umumnya Nabi bagi tahu bahawa tidak ada amalan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka kerana itu jumhur mufassirin mengatakan walayalin 'ashr, dekat sini maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Okey. Walau bagaimanapun kita tak nafikan juga 10 hari terakhir, 10 malam terakhir Ramadan Al-Mubarak, kerana dua-dua tempoh 10 ni ada kelebihan. Wasyaf'i wal watr, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asy-syaf'. Asy-syaf' maksud dia even, ganjil. Genap, silap. Wasyaf' maksud dia genap. Maksudnya ada benda-benda yang genap. Sebab sebelum ni bila kita cerita pasal apa yang Allah Ta'ala suka, apa yang Nabi SAW suka, maka kita duk sebut al-witr, kan? Al-witr maksud dia ganjil. Inna Allah Ta'ala witrun yuhibbul witra. Memang Nabi SAW sebut, bila Nabi nak suruh kita berwitir, fa'utiru ya ahlal Quran, kerana Allah Ta'ala ganjil. Allah Ta'ala itu esa satu, dan Allah Ta'ala yuhibbul witra. Allah Ta'ala suka kepada perkara-perkara yang ganjil. Tapi sukanya Allah Ta'ala pada perkara-perkara yang ganjil tidak menjadikan Allah Ta'ala tak suka pada perkara genap. So Allah Ta'ala suka pada perkara ganjil, dan Allah Ta'ala juga suka pada perkara genap. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan manusia dan makhluk Allah Ta'ala berpasangan. Berpasangan, tak boleh hidup seorang-seorang. Boleh nak hidup seorang-seorang, tapi fitrah manusia Allah Ta'ala jadikan berpasangan. Dan pasangan ni dua orang, minimumnya dua orang. Okey, dua. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan dua juga. Solat malam, solat paling kurang rakaatnya adalah dua. Okey, bahkan solat yang rakaat dia ganjil, solat witir dan solat maghrib, itu je solat yang rakaat dia ganjil. Ada pun solat-solat lain semua rakaatnya genap. So oleh kerana tu kita jangan pandang rendah pada
benda-benda yang bila kita puji sebelah, jangan kita keji sebelah lagi. Kita puji witir, kita puji benda ganjil, lalu kita anggap benda-benda yang tak ganjil ni tak berapa. Contoh macam wuduk lah, wuduk kita kata. Bila kita kata sunat wuduk, ambil 3 kali. So kita pun ingat, okey, benda-benda kita kena buat ganjil. Sedangkan 1 kali ambil wuduk tu sunnah, 2 kali ambil pun sunnah, 3 kali pun sunnah. Cuma Nabi larang daripada kita lebih daripada 3 kali. Man zada aw istazada faqad arba wa ta'adda wa zalam. Nabi kata itu dah melampau sangat, sampai 3 kali pun nak ambil lagi. So 3 kali ni untuk hilangkan was-was kita. Tapi ambil sekali pun jadi sunnah, 2 kali pun sunnah juga. So kadang-kadang kita jangan terabaikan yang 2. Kita buat gila-gila. Solat zuhur ni kita ambil sekali, solat asar kita ambil 2 kali, maghrib kita ambil 3 kali. Kerana semuanya sunnah Nabi SAW dalam berwuduk. Okey, dalam berwuduk. So apabila Allah Taala sebut innallaha witrun yuhibbul witra, Nabi SAW sebut Allah Taala itu satu dan suka kepada perkara-perkara yang ganjil. Okey, maka Allah Taala datangkan dalam sini wasyaf'i wal watr. Allah Taala bersumpah dengan benda yang ganjil dan benda yang genap. Maksudnya dua-dua Allah Taala suka. Jangan kita terabaikan benda-benda yang ganjil, benda-benda yang genap, kerana kita kata Allah Taala suka benda-benda yang ganjil. So maksudnya kalau kita nak bersedekah pun, kita sedekah ada yang kata sedekah sekali ke 3 kali je ke, sebab nak benda ganjil. So tak ada masalah nak kejar benda tu, tapi jangan abaikan benda yang genap. So kita kata tak naklah lengkapkan 30 hari. 30 hari kita bersedekah sebab apa? 30 ni nombor genap. So kita rugi dekat situ. Sedangkan Allah Taala suka pada benda genap seperti mana Allah Taala suka pada benda ganjil. Sama macam malam Ramadan al-Mubarak. Kita duk kejar malam ganjil lalu kita abaikan benda genap. Okay. Sedangkan kita sebut Allah Ta'ala suka pada benda genap seperti mana Allah Ta'ala suka pada benda ganjil. Maka tiap-tiap malam Ramadan al-Mubarak, maka hidupkanlah Ramadan. Bahkan kalau kita nak diampunkan dosa, maka Nabi SAW sebut man qama Ramadana imanan wa ihtisaba. Siapa yang bangun malam pada setiap malam Ramadan al-Mubarak, imanan dengan keimanan, ihtisaban kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa dia. Okey. So jangan abaikan genap dan sambil kita kejar yang ganjil, jangan abaikan yang genap. Begitu juga kadang-kadang kita bila kita puji Nabi SAW mula dengan tangan kanan, semua tangan kanan, lalu kita abaikan tangan kiri. Kita anggap tangan kiri ni macam apa. Sedangkan dua-dua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita syukuri. Okey. Kemudian wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Okey. Wal laili idza yasr, dan Allah Taala juga bersumpah dengan malam apabila dia sedang berjalan. Yasri maksudnya sedang berjalan. Idza ketika mana dia sedang berjalan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan, kamu tengok pada waktu malam ni, apa yang ada pada waktu malam. Memang ada benda-benda buruk, tapi bila kita keluar pada waktu malam, keluar daripada rumah kita ke, keluar kita tengok dekat tingkap rumah kita, apa yang kita nampak? Adakah kita nampak keburukan-keburukan? Allah Taala memang suruh kita minta minta perlindungan Allah Taala daripada wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apabila malam ni dia gelap, maka manusia bila nak buat jahat, dia tak nak orang tengok, maka dia akan buat pada waktu malam. Ada keburukan. Bahkan Allah Ta'ala kata pada waktu malam ni lah Allah Ta'ala turunkan penyakit-penyakit berjangkit dari langit yang akan pergi dekat bekas-bekas makanan manusia, bekas-bekas minuman manusia. So ada keburukannya, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu secara umumnya, kalau kamu tengok malam, apa yang kamu nampak? Kamu akan nampak bintang-bintang yang berkelipan, cahaya bulan yang menenangkan jiwa, dan sepanjang malam tu kamu akan nampak ketenangan. Sebab tu bila qiyamul lail, nak banyakkan ibadah, nak berjaga, Allah Ta'ala suruh jaga pada waktu malam, kerana pada waktu tu juga ada ketenangan. Ada benda buruk, tapi jangan lupa di sana juga ada benda baik, ada ketenangan. Kita boleh menghidupkan hati kita pada waktu malam tanpa ada gangguan. Berbeza dengan waktu siang. Nak hidupkan hati kita, nak bangunkan jiwa kita pada waktu siang susah. Kerana semua manusia berjaga pada waktu tu. Kita nak buat apa pun, orang ni call kita, orang ni panggil kita, bos kita panggil kita. So susah nak buat kerja. Okey, tapi datang waktu malam ketika orang yang tidur pun boleh tidur dengan tenang,
Yang buat kerja pun boleh buat kerja dengan tenang tanpa ada gangguan. Dan yang nak beribadah qiyamul lail pada Allah Ta'ala pun boleh beribadah dengan tenang. Lalu Allah Ta'ala kata, tengok pada waktu malam dan ketenangan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada manusia dengan waktu malam. Wal laili idza yasr. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Lalu Allah Ta'ala kata, tidakkah ada qasamun, sumpah-sumpah ini ataupun bahagian-bahagian yang Allah Ta'ala ceritakan ini, qasamun lidhi hijr, bagi orang-orang yang berakal. Okey, maka orang-orang yang berakal, maka dia akan tengok pada waktu fajar, dia akan ingat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan bila walayalin ashar, Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia 10 hari dalam setahun, yang mana 10 hari pertama Zulhijjah, 10 malam terakhir Ramadan. Dia akan tahu ini waktu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang bagi peluang kepada dia nak dapat pahala yang banyak dengan waktu ibadah yang sikit, dengan ibadah-ibadah yang sikit. Bila nak dapat peluang, inilah waktunya. Lalu dia tahu, Allah Ta'ala kata lidhi hijr, hanya orang berakal yang faham, yang nampak je yang boleh rebut benda-benda ni. Sebab ada orang yang lalu Ramadan, tiap-tiap tahun dia lalu Ramadan, tiap-tiap tahun dia lalu 10 hari pertama Zulhijjah, tapi sayangnya dia gagal menggunakan akalnya untuk berfikir bahawa benda-benda ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Kemudian Allah Ta'ala kata, kenapa Allah Ta'ala sebut hal fi dzalika qasamul lidhi hijr? Allah Ta'ala kata ini yang sepatutnya diambil peluang oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan jadi seperti orang selepas ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita kemudiannya ada manusia-manusia, golongan-golongan yang ingkar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada mereka seperti mana Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada kita sekarang ni. Ada walayalin ashar wasyaf'i wal watr, ada benda ganjil dan benda genap. Allah Ta'ala bagi malam. Tapi Allah Ta'ala kata, ni tengok ada satu jenis kaum ni, atau ada golongan-golongan manusia ni memang tak erti nak menghargai apa Allah Ta'ala bagi. Lalu Allah Ta'ala mulakan dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad, maksudnya kepada kita umat Nabi SAW, apa yang Allah Ta'ala telah lakukan kepada kaum Ad. Kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum yang diutuskan kepada mereka seorang Nabi, iaitu Nabi Hud alaihissalam. Wa ila adin akhahum huda. Allah Ta'ala kata, dan kepada kaum Ad ini Allah Ta'ala utuskan kepada mereka Nabi Hud alaihissalam. Okey. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad. Lalu Allah Ta'ala kata mereka ini, kaum Ad ini adalah kaum daripada kabilah Iram. Okey, daripada Iram. Iram ni, maka ahli tafsir dia berbeza pandangan. Ada yang kata Iram ni nama tempat, ada yang kata Iram ni nama kabilah. Maka kerana dia berbeza dari segi nama tempat dan nama kabilah, maka siapa yang kata Iram ni nama tempat, maka mereka kata tempat Iram ni ada dekat Dimashq, ada dekat Syam, Damsyik, Syria. Okey, Iram. Dan siapa yang kata Iram ni kabilah, maka Iram ni kabilah yang ada dekat bahagian selatan semenanjung tanah Arab. Okey, sama ada dia dekat Rub'ul Khali, dekat kawasan yang tak ada orang duduk tu, Rub'ul Khali, ataupun dia ada dekat Yaman. Okey, so Iram. Okey, walau bagaimanapun tidak ada detail tentang Iram, maka kita pun boleh, siapa yang minat sejarah boleh kaji dekat mana tempat Iram. Tapi kalau kita nak kalau tak ada keperluan, maka tak payah kaji. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sembunyikan kerana benda tu tak penting untuk kita. Yang penting Allah Ta'ala nak bagi tahu, kamu tengok kepada kaum Ad. Iram dzatil imad. Di mana Iram ni, bangsa Iram ataupun mereka yang tinggal dekat Iram ni, Allah Ta'ala bagi satu kelebihan kepada mereka. Apa dia? Dzatil imad. Mereka ni ada imad. Imad ni kita boleh, imad maksud dia tiang. Dan daripada perkataan tiang ni kita boleh faham dua benda. Sama ada Allah Ta'ala bagi mereka boleh bina tiang-tiang, maksudnya boleh bina binaan-binaan yang kukuh, binaan-binaan yang hebat. Dan boleh jadi juga mereka ni adalah tiang, maksudnya mereka ni sendiri adalah hebat dan kukuh bagaikan tiang.
Okey, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kaum Nabi Hud alaihi salam ni, Allah Taala kata apa? Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Allah Subhanahu Wa Taala kata, ingatlah benda yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kaum selepas Nabi Nuh, iaitu Nabi Hud alaihi salam dan kaum dia Ad, di mana Allah Subhanahu Wa Taala kata wazadakum fil khalqi bastah. Okey, wadhkuru ja'alakum khulafa' min ba'di qaumi Nuhin wazadakum fil khalqi bastah. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kaum Hud ni, Allah Taala bagi bastah, kelebihan kepada mereka berbanding dengan kaum-kaum lain dekat dunia, berbanding dengan bangsa-bangsa lain, generasi-generasi lain. Tidak ada yang sehebat kaum Hud, kaum Ad ini. Maka Allah Ta'ala bagi mereka ada kekuatan. Bastah maksudnya segala-galanya mereka ni hebat. Maksudnya dari segi kepandaian mereka hebat, dari segi kekuatan mereka hebat, dari segi ekonomi mereka hebat, segala-galanya mereka hebat. Hatta dalam pertuturan sekalipun mereka hebat. Maka kerana tu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala hantar Nabi Allah Hud alaihi salam, maka apa mukjizat yang Allah Taala bagi kepada Nabi Hud? Okey, nak bagi mukjizat, kuat mereka kuat, kepandaian mereka pandai, tapi mereka ni kekurangan dari segi berhujah, berkata-kata, lawan hujah, berdebat. Lalu kelebihan yang Allah Taala bagi kepada Nabi Hud alaihi salam ialah fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Mai datang berdebat dengan aku, siapa dapat kalahkan aku? Thumma la tunzirun, kamu tak akan dapat kalahkan aku, kata Nabi Allah Hud alaihi salam. Ini kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kaum Ad. Lalu Allah Taala nak kita tengok Ad yang mana hebatnya benda Allah Taala bagi pada mereka. Lalu mereka gunakan kelebihan yang Allah Taala bagi ini untuk buat benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tak benarkan. Mereka kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak mengaku bahawa nikmat ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka melampau. Allah Subhanahu Wa Taala kita melampau dengan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu nak buat kerosakan di atas muka bumi. Kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu kerosakan yang paling besar yang berlaku dekat manusia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang mana kaum Ad ni tidak ada kaum yang diciptakan seperti mana kaum Ad. Hebatnya kaum Ad. Dan nama Ad tu sendiri dah menunjukkan bahawa dia melampau, maksudnya terlalu hebat. Sama ada dia melampau dalam kufur pada Allah Ta'ala ke, ataupun secara zahirnya Ad, maka mereka ni melampau hebatnya mereka ni. Okey, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan kemudian Allah Ta'ala kamu tengok kaum Ad, Nabi Hud, dan kemudian tengok pada kaum Thamud yang mana diutuskan kepada mereka Nabi Allah Salih alaihi salam. Di mana kaum Thamud ni alladzina jabus sakhra bil wad. Mereka ni ada lembah, duduk di kawasan lembah-lembah. Kaum Nabi Thamud kaum Saleh ni duduk dekat kawasan lembah-lembah, dan ada sebahagian yang mengatakan lembah ni adalah Wadil Qura. Wadil Qura dekat Mekah, dekat kawasan Arab Saudi. Tetapi kita tak ada kita kena tanya ahlinya, betul tak Wadil Qura dekat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa mereka ni duduk dekat kawasan kawasan wadi, lembah. Di mana wadi ni, lembah ni adalah kawasan-kawasan yang berada di antara bukit-bukit, gunung-gunung. Dan gunung-gunung yang mereka duduk ni adalah gunung-gunung yang diperbuat daripada batu. Sebab tu mereka kata mana kawasan bukit-bukit dia, gunung-gunung dia banyak batu. So antara kawasannya adalah dekat kawasan semenanjung tanah Arab. Lalu kaum Nabi Saleh ni dibangkitkan di semenanjung tanah Arab, di kawasan lembah, di antara bukit-bukit. Lalu Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada mereka, di mana mereka ni boleh jabus sakhra bil wad. Mereka boleh bawa keluar batu daripada bukit. Kita nak bawa keluar batu daripada bukit pun kena tunggu teknologi yang canggih dan hebat. Tapi mereka ni daripada dulu lagi dah boleh bawa keluar batu daripada bukit. Dan bahkan mereka buat rumah mereka ni, rumah dari daripada batu, daripada bukit tu sendiri mereka ukir dan mereka tebuk dalam dinding-dinding dia, maka jadilah rumah. So kita pun ada contoh-contoh yang kita tengok. Pergi dekat Petra kita jumpa, pergi dekat Petra dekat Jordan kan. Lepas tu dekat Khaybar pun, dekat Al-Ula pun ada juga dipanggil Madain Saleh.
Dia panggil Madain Saleh. Hatta nama tempat tu pun nama bandar-bandar Saleh, Madain Saleh. Okey, bila kita masuk kawasan tu kita kagum. Kita tengok macam manalah orang boleh buat rumah macam ni. Sedangkan kita tak kagum kalau zaman sekarang sebab kita ada teknologi. Tapi orang zaman dulu dengan benda yang ada pada mereka, yang mana kalau kita baca sejarah, mereka ni hidup dengan macam Flintstone tu, ada kayu, depan dia ada batu. So kehidupan mereka dengan teknologi yang ada pada mereka, kita nampak tak logik macam mana mereka boleh cipta benda-benda macam ni. Macam mana nak tebuk lubang dan ukuran dia cantik. Tak adalah sengit ke, lubang dia sengit ke, rumah dia sengit ke, tak ada. Cantik. Kalau masuk Petra tu cantik, Masya Allah. Kalau pergi dekat Madain Saleh, hebat, Masya Allah kita tengok. So ini kelebihan Allah Ta'ala bagi pada mereka. Alladzina jabu sakhra bil wad. Dan kemudian Allah Ta'ala kata, tengok pula ada satu makhluk Allah Ta'ala ni, nama dia Fir'aun. Dan Fir'aun ni tengok, Zil Autad. Fir'aun ni ada kekuasaan. Autad masa kita sebutkan, wal jibala autada. Jibal, gunung-gunung, bukit-bukit ni dijadikan watad. Allah Ta'ala letakkan untuk pacak. Tak nak bagi bumi ni bergegar ataupun terbuka bumi ni. So Allah Ta'ala kata Fir'aun pun ada watad juga. Di mana Fir'aun ni, dia kecil ke, dia besar ke, dia lembek ke, dia kuat ke, tapi Allah Ta'ala bagi dia ada benda yang menyebabkan dia kukuh di atas muka bumi ni. Itulah tentera-tentera dia, kaum-kaum dia. Di mana Fir'aun ni fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Kaum Fir'aun ni, apa je Fir'aun cakap, semua dia kata okey, ya. Ini hebatnya Allah Ta'ala tundukkan semua makhluk-makhluk manusia-manusia ni semua tunduk pada Fir'aun. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Maka Fir'aun pun dia kata, wahai kaumku, kalau aku jadi Tuhan, okey. Kaum dia pun kata, okey. Maka jadilah dia Tuhan. Dia mengakulah diri dia sebagai Tuhan. Hanya kerana itu sahaja dia naik jadi Tuhan. Okey, nak kata Fir'aun ni, tapi kerana tentera dia yang hebat, kerana kerajaan dia yang hebat. Orang tak berani nak kacau Fir'aun. Bahkan sampai sekarang dikaji kerajaan Mesir purba ni. Walaupun pada zaman tu ada Nabi Allah Musa AS, kita yang mengaji Al-Quran ni, kita belajar tentang Nabi Musa. Tapi untuk orang-orang yang nak kaji sejarah, mereka akan kaji tentang Fir'aun. Bagaimana hebatnya tamadun apa yang ada dalam Mesir purba ni. Maka nampak Fir'aun nazil autad. Allah Ta'ala kata memang Fir'aun ni hebat. Dia ada tentera dia, dia ada aura dia yang menyebabkan dia boleh berdiri kukuh di atas muka bumi. Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Kamu tak nampak ke? Firaun nak kata dia hebatnya dia kata tengok, sungai yang mengalir ni adalah dengan kerana aku punya izin. Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Dan sungai ni lalu dekat tapak kaki aku, kata Firaun. Nak kata hebatnya dia. Wa fir'auna dzil autad. Tapi kemudiannya Allah Taala kata tengok mereka ni. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada mereka. Ada orang Allah Ta'ala bagi kelebihan, segala macam kelebihan pada mereka. Ada kaum yang Allah Ta'ala bagi mereka kekuatan sampai dan kebijaksanaan sampai mereka boleh daripada bukit yang tak ada apa-apa, batu yang kosong tak ada apa-apa tu, mereka boleh buat jadi tempat tinggal. Mereka boleh buat segala macam. Sampai Allah Ta'ala nak buktikan bahawa Nabi Saleh itu Nabi unta keluar daripada batu. Nak kata kuasa Allah Ta'ala lagi hebat. Okay? Fir'aun dengan piramidnya, dengan tenteranya, dengan segala macam kehebatannya. Maka Allah Ta'ala kata mereka ni alladzina taghaw fil bilad. Mereka telah melampaui batas apabila mereka kufur kepada Allah Ta'ala. Mereka tak buat kerosakan pada orang. Kecuali Fir'aun. Fir'aun ni dia bunuh semua lelaki Bani Israel. Tetapi dekat kaum Ad, dekat kaum Thamud, kita tak nampak mereka ni merosakkan harta orang lain ke, pergi bunuh orang ke. Okay, so kita tak pernah dengar benda tu. Tapi kerana kekufuran mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala namakan mereka ni tughyan alladzina taghaw fil bilad. Mereka telah melampaui batas yang sempadan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pada mereka. Dan Allah Taala cerita benda ni sebab apa? Untuk yang pertama ni, kerana apa? Tengah-tengah ni Allah Ta'ala cerita untuk ingatkan kita pada yang pertama tadi. Allah Ta'ala bagi Al-Fajr, Allah Ta'ala bagi Layalin Ashar, Allah Ta'ala bagi Wasyaf'i wal Watr, Allah Ta'ala bagi malam pada kita. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gunakan peluang yang Allah Ta'ala bagi itu dengan sebaiknya. Jangan jadi macam tiga golongan ni. Walaupun banyak lagi orang yang kufur, tapi tak sezahir, tak sehebat benda ni. Sebab Allah Ta'ala bagi nikmat yang besar pada mereka. Tiba-tiba mereka pilih untuk kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata fa'aktharu fiha al-fasad. Mereka telah melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, kata Allah Ta'ala.
fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Maka kalau kita tengok apa jadi kepada kaum Nabi Hud, Allah Ta'ala hantar sayhah. Apa jadi kepada kaum Nabi Saleh, Allah Ta'ala bagi dia hujan batu atau hujan api yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kepada mereka. Dan azab ni, azab sayhah, satu jeritan yang mana hancur semua, satu kampung, satu kawasan penempatan tu hancur semua. Allah Subhanahu Wa Ta'ala binasakan mereka dengan satu jeritan je. Maka kita boleh bayangkan hebat macam mana jeritan tu sampai boleh hancurkan semua. Manusia mati. Bagaimana hebatnya benda yang turun daripada langit tu sampai semua manusia mati. Kita tengok selebat-lebat hujan kita pun, ada hujan batu sekalipun, tak ada lagi manusia yang binasa satu kawasan habis. Tapi tengok Allah Ta'ala hukum macam mana. Fir'aun, macam mana Allah Ta'ala tenggelamkan dia dalam Laut Merah. Okey. Tapi itu pun Allah Ta'ala kata, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Itu hanya saut. Saut ni apa? Cemeti. Cemeti ni besar mana sangat cemeti? Cemeti ni besar mana? Zanub. Sampai ada sebahagian yang kata Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain zanuban minal azab. Apa? Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala hanya bagi satu baldi je daripada azab. Maknanya azab Allah Ta'ala ni banyak. Tapi yang kamu tengok dekat dunia ni, yang Allah Ta'ala bagi pada kaum ni, hanya sebahagian kecilnya. Hanya bagaikan apa cemeti yang Allah Ta'ala bagi pada manusia. Nampak? Itu cemeti tu. Tahap azab dengan jeritan yang boleh hancurkan satu kaum, dengan apa hujan api batu yang turun daripada langit ni, Allah Ta'ala kata itu hanya sawta azab. Walaupun fasabba alaihim, Allah Ta'ala tuangkan pada mereka, tapi itu hanya sawta azab. Sikit sangat daripada azab yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi. Bayangkan kalau Allah Ta'ala murka pada kita dan Allah Ta'ala benar-benar azab kita, macam mana Allah Ta'ala buat pada kita? Cuba bayangkan. Kalau tak boleh nak bayang, pergi buka api dapur tu, letak tangan atas tu. Itu pun dah sakit dah. Bayangkan macam mana orang yang dengan satu jeritan je, puf, hancur dia. Binasa. Bayangkan macam mana Allah Ta'ala akan azab manusia dekat akhirat nanti bagi orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, bila Allah Ta'ala bagi, walaupun kita nampak dahsyat, tapi itu hanya sedikit saja, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut, inna rabbaka labil mirsad. Allah Ta'ala kata seterusnya, sesungguhnya Tuhan kamu sentiasa memerhatikan kamu. Mirsad ni apa? Mirsad ni apa? Kita, bila kita ada musuh kita dekat depan, ataupun kita nak pergi memburu satu binatang, kita tak pergi ambil pistol ke, ambil anak panah ke, pergi je nampak binatang kita tembak. Tak. Tapi kita tengok, oh binatang ni dia akan pergi kat mana, dia akan buat apa. Dan sebab kita dah nak buru dia, memang nak pastikan bahawa dia ni dapat kat tangan kita. So itulah mirsad. Bila kita tahu musuh, kita nak kalahkan musuh, lalu kita perhatikan. Strategi kita adalah kita perhatikan musuh kita, tengok. Bukan kita main redah je. Okay? Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu, ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inna rabbaka labil mirsad. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa perhatikan manusia ni. Siapa yang kufur pada Allah Ta'ala, siapa yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum Allah Ta'ala azab mereka. Okay? Bila mana Allah Ta'ala nak azab, Allah Ta'ala akan perhatikan mereka, agar Allah Ta'ala dapat kumpul azab fauqal azab, fauqal azab. Ini buat salah, Allah Ta'ala kumpul azab, supaya bila Allah Ta'ala bagi pada mereka akhza azizim muqtadir, Allah Ta'ala akan bagi dengan azab yang sangat dahsyat. Azabun syadid, azabun alim, azabun azim. Allah Ta'ala sebut azab yang besar, azab yang pedih, azab yang tersangat hebat Allah Ta'ala bagi pada mereka. Sebab tu kita jangan, kalau kita buat salah dan ada orang bagi tahu kita, kamu telah buat salah, kamu buat dosa dan maksiat pada Allah Ta'ala, kita jangan bangga dan kita kata, macam mana kamu kata aku buat salah, aku tak kena hukum pun dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala mirsad. Allah Ta'ala bagi can pada kamu, kamu nak bertaubat ke tak nak? Tak nak bertaubat, buat lagi salah. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tunggu masa je nak tangkap kamu. So bila kena sekali, maka tidak ada jalan keluar lagi bagi kita. So hati-hati kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ceritakan bahawa nikmat Allah Ta'ala bagi, tak kira lah nikmat yang kamu nampak depan mata kamu ke, nikmat yang kamu tak nampak depan mata kamu ke. Ni nikmat yang tak nampak ni yang biasa kita terabai. Bila waktu pagi, waktu kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kadang kita bangun pun ngantuk, lalu kita pun tak tahu apa kita baca pada waktu pagi.
Kita nak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala pun kurang. Lalu Allah Taala kata, ni waktu pagi Allah Taala bagi pada kamu waktu yang sangat agung, sangat hebat. Di mana solat 2 rakaat tu lebih baik daripada sebelum subuh tu, lebih baik daripada dunia dan seluruh isi dia. Tapi berapa ramai daripada kita yang menyedari benda ni? Allah Ta'ala, Nabi SAW kata, siapa yang solat isyak berjemaah, maka dia akan dapat kutibalahu qiyamun nisfi lailih. Siapa yang solat subuh berjemaah bersama imam, maka kutibalahu qiyamul lailih. Kita duk kejar qiyamul lail, tapi bila sampai solat subuh, kita abaikan solat subuh. Kita abaikan solat subuh kerana kita rasa malam dah qiyamul lail. Sedangkan Allah Taala kata, kalau kamu fokus pada solat subuh tu, Allah Taala bagi qiyamul lail tu, Allah Taala tulis untuk kamu. Okey, so tu kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada waktu fajar. Tapi tak ramai orang yang sedar pasal benda ni. Walayalin ashar. Kenapa para ulama fokus pada 10 hari pertama Zulhijjah? Kerana tengoklah kita tiap-tiap tahun kita kejar malam Ramadan, kita iktikaf malam Ramadan, kita tak tidur pada malam Ramadan. Tapi apa kita buat pada 10 hari pertama Zulhijjah? Apa kita buat? Kita buat tak tahu. Kita buat tak tahu, itu problemnya. Kita buat tak tahu dengan 10 hari pertama Zulhijjah. Sedangkan banyak kelebihan yang lebih banyak dan lebih dahsyat daripada Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu Allah Taala nak kita rebut peluang ni. Allah Taala bagi kelebihan, Allah nak kita rebut sambil kita kata, ucapkan lafaz syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas peluang yang Allah Taala bagi. Kita tak nak jadi macam golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, alladzina taghaw fil bilad. Mereka ni kufur pada Allah Taala, tak reti nak menghargai pemberian Allah Taala, tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat habiskan ayat 16 tapi nampak tak sempat hari ni. So kita stop dulu dekat ayat 14. Esok sesi lepas ni kita akan ambil daripada ayat 15 insya-Allah, dan kita akan cuba untuk habiskan surah Al-Fajr. Okey, baik. So apa yang kita cerita, masing-masing tepuk dada, tanya iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun layalin ashar tu Allah Taala sebut, dan majoriti para mufassir kata 10 hari pertama bulan Zulhijjah, tetapi ada sebahagian yang kata ianya adalah 10 malam terakhir Ramadan. Dan kita masih ada lagi 8 hari lagi kita ada untuk dapatkan malam-malam malam-malam Ramadan Al-Mubarak, malam-malam 10 terakhir Ramadan Al-Mubarak. Maka gunakan peluang sebaik-baiknya. Siapa yang dapat bangun sepanjang malam, bangun sepanjang malam. Siapa yang tak larat qiyamul lail, rancang. Tak larat nak qiyamul lail, isi masa dengan berzikir ke, ataupun buat kuliah ke. Tengok apa yang Allah Ta'ala, setiap orang Allah Ta'ala kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang tu dimudahkan untuk benda-benda yang dia diciptakan untuknya. Maksudnya kalau orang tu memang Allah Ta'ala nak dia beribadah, maka Allah Ta'ala mudahkan dia. Dia ada badan yang kuat, stamina yang kuat, menyebabkan dia boleh lama solat. Dia ada hafalan yang kuat, ingatan yang kuat, membolehkan dia baca dalam solat. Ada orang dia tak ada kekuatan macam ni, lalu dia kalau solat dia lemah sikit, tapi bila Allah Ta'ala bagi dia kelebihan, boleh dia berzikir dan boleh fokus dalam berzikir, banyakkan zikir pada Allah Ta'ala. Ada orang dia susah nak solat, nak berzikir, susah nak fokus, tapi dia ada duit yang banyak, dia boleh infakkan harta dia, sedekahkan harta dia. Ada orang Allah Ta'ala bagi dia kepetahan berkata-kata, kemampuan berkata-kata, lalu dia guna malam Ramadan Al-Mubarak ini untuk nasihat orang, pergi keluar, ajak orang pergi solat, walaupun dia tak mampu untuk solat dengan tempoh yang panjang, tapi dia ajak orang, marilah pergi solat, dapat solat 2 rakaat pun jadi. Nampak, setiap orang tu ada kelebihan dia, gunakan kelebihan masing-masing. Sebab kadang-kadang kalau kita tiru orang, kita akan ada rasa malal, kita akan ada rasa bosan, kita akan ada rasa penat, kita akan ada rasa tak sedap dan tak selesa. Lalu masing-masing berusaha dengan apa yang Allah Ta'ala mudahkan bagi dia. Dan bila kita dapat tu, yang penting malam 10 akhir Ramadan gunakan sebaik-baiknya, tak kiralah macam mana pun keadaan kita. Okey, wallahu taala alam. Kita tangguhkan takat sini dulu hari ini. Apa yang baik tu daripada Allah Taala, yang buruk tu sesungguhnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.